Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat ini pengurusi Masjid Putra Heights yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita meneruskan pengajian kita 40 hadis peristiwa akhir zaman, tanda-tanda kiamat yang kecil. Kita masuk pada hadis yang kelima tentang umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara, qala faman. Istingkari, faman. Rawahul Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Artinya daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikuti langkah-langkah umat sebelum kamu. Jadi baginda SAW telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa nanti akan terjadi pada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti langkah umat-umat terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan? Nabi SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi ini adalah hadis tersebut yang memang realiti dia today, hari ini kita dah menyaksikannya. Umat Islam berbondong-bondong mula meniru golongan-golongan Yahudi dan Nasrani. Mula meniru macam mereka. Dan kita tahu pada hari ini, contoh dia hadirin wal hadirat hafizakumullah, golongan Nasrani, golongan Yahudi, mereka dah mula meninggalkan agama mereka. Seperti yang kita bahas tentang LGBT pada bulan lepas. Di dalam agama Nasrani ini dah ada aktivis untuk menglegaliskan dan mengajarkan bahawa LGBT ini diterima di dalam agama Nasrani, juga di dalam agama Yahudi. Bagaimana dengan Islam? Alhamdulillah, Islam kita tegas, benda ini melanggar mahwa ma'lum minad din bidarurah. Cuma ada segelintir, dah mula ada segelintir, alhamdulillah tidak di Malaysia, tapi di luar Malaysia, umat Islam mengaku Muslim tapi membawa pemikiran yang songsang, yang kadang-kadang memberi nama mereka Islam liberal, feminism, pluralism dan lain-lain ism-ism yang banyak ini, yang mula untuk mengiktiraf kononnya perkahwinan sejenis ini boleh atau ada celah untuk dilegalkan dalam Islam. Ini perkara yang sangat bahaya dan bercanggah dengan mahwa ma'lum minad din bidarurah, perkara yang diketahui pasti di dalam agama. Dan ini termasuk tanda kiamat kecil kerana berdasarkan hadis ini.
Keterangan daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, umat Islam akan mengikuti jejak langkah atau gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani, hingga dalam urusan yang kecil sekalipun atau dalam urusan yang tidak masuk akal. Maksud dia betul. Kita, budaya kita pada hari ini memang juga dah mula terikut-ikut. Misalnya, waktu saya berada di negara-negara Arab yang Khalij, Gulf country, Khalij. Jadi dalam dealings untuk bisnes ni, syarikat-syarikat tersebut nak deal dengan Pak Arab ni, milenial ni, dia kena bawa orang atau seorang manager ke, CEO ke, atau yang tinggi-tinggi ni mesti orang putih. Nak deal transaction tu, nak jadikan akad tersebut, dia bawa orang putih, baru boleh jadi transaction tersebut. Kalau syarikat tersebut bawa orang Melayu, tak laku pada sama Muslim. Bawa sesama Arab pun susah nak laku. Kalau bawa dari India Muslim pun lagi tak laku. Bawa dari Indonesia tak payah nak khabar lah, tak laku. Tapi bila bawa orang putih, asalkan rambut putih, kulit putih, tahu dari Europe atau Amerika, Pak Arab, deal transaction ini Qabil tu terus. Ini contoh dia. It's facts. Ini fakta yang berlaku pada hari ini. Sebab itu jawatan-jawatan tinggi besar-besar ni dia mengambil. Sebab apa? Sebab kalau bawa orang kita belum tentu dapat transaction tersebut, dapat deal. Ini kita dah tiru budaya mereka. Islam ada nizam, ada cara sendiri. Zaman Daulah Uthmaniyah, Ottoman Empire, dia dah susun. Contoh dia kanun. Kita dah ada perundangan Islam sejak zaman Rasul SAW, dah dikonstrukkan dalam hadis-hadisnya, dibentukkan dalam kitab fiqh. Jadi kitab fiqh ni wujud sebelum sebelum even continental. Jadi means Europe ni ada perundangan Napoleon datang kemudian kan, abad 18 19 Masehi. Islam ni sejak Imam Syafi'i dah buat bab-bab khusus perbahasan tentang peradilan. Islam tidak mementingkan kena mahkamah tu pintu sana ke pintu sini ke, itu dia tak. But yes, Islam menetapkan asas-asas protokol-protokol seperti yang namanya mahkamah kena berada di tengah-tengah bandar. Di masjid termasuk menjadi mahkamah pada zaman dahulu, tempat menyelesaikan masalah. Di mana seorang hakim perlu mendengar dari dua belah pihak. Dua belah pihak pun ada hak untuk dibela. Everyone is innocent until dibuktikan bahawa dia itu guilty, bersalah. Semua tu dah ada dalam kitab-kitab fiqh. Daulah Uthmaniyah, dari kitab fiqh tu dijadikan dalam buku Codex Maxim. Law Maxim. Maxim tu kaedah-kaedah fiqh, kaedah-kaedah kanun. Ini nama kitab dia Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Dah ada dah. Dan kitab-kitab tu kita pakai. Kami di universiti pakai dulu waktu saya belajar law tu, termasuk reference. Tapi pakai setakat nazariyah fiqhiyah. Bila masuk kanun, kita dah tak boleh buat apa. Bukan kita nak, we cannot do anything. The whole world sistem dah berubah ikut peradilan yang dibawa oleh kolonial. Ini yang terjadi. Dan what can we do? Apa kita nak buat? Di Indonesia misalnya, dia ikut sistem perundangan Belanda, Holland, sampai hari ini continental, Europe continental. Dan perkara ini berlaku di kalangan mereka. But kita nak tukar, we cannot anymore. Kita dah terlanjur. Sebab kita dijajah 300 tahun. Indonesia lah misalnya, dia dijajah 300 tahun oleh Belanda misalnya. So they cannot, they cannot change the legal system. Susah.
Jadi ini adalah takdir yang telah Allah khabarkan melalui baginda sallallahu alaihi wasallam sejak dulu, bahawa umat Islam ni akan ikut, terpaksa ikut Yahudi dan Nasrani. Iaitu apa? Contohnya, jikalau orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikuti mereka. Macam hari ini, sampai budaya yang jelas salah pun kita nak ikut. Freedom of speech. Ya, memang kita bebas untuk memiliki ideas, pendapat, parti-parti politik, pemimpin-pemimpin parti, kerajaan, kalau buat salah, ya kita ada hak untuk tegur. Itu kita tak halang benda tu. Freedom of speech. Kita kena ada benda tu. Sebab kalau tidak nanti habislah yang jadi duduk-duduk di kursi-kursi pemerintahan, boleh solat, duit tak boleh dipertikai, kan? Duit boleh dihambur-hamburkan dan tidak boleh dipertanggungjawabkan. Ya, kita kena ada freedom of speech, but there is a limit of it. Ni ada batas. Apakah mengkritik seseorang dengan cara menghina termasuk perkara yang dibolehkan? Kononnya nak memandaikan umat. Nak pandai umat macam mana? Yang nak memandaikan umat tu baca kitab pun salah-salah. Kita nak benarkan ke orang jahil untuk berbicara? Sebab itu kita ada konsep tauliah misalnya, untuk pastikan yang mengajar di kursi ini, di meja ini, bukan orang yang mengarut, bukan orang yang suka kritik tapi diri dia sendiri tak betul. Ini juga perlu diwaspada. Sebab tu saya ingatkan tuan-tuan dan puan, terutama pada hari ini dengan social media yang terlalu bebas, tidak ada kengkangan. Program, rancangan, channel duk react menghina ulama pun dianggap memandaikan umat. Memandaikan umat dengan menghina ulama. Ini pelik sih. Ini zaman sekarang kita dah meniru golongan Yahudi Nasara dalam bab ini. Apa nak jadi dengan umat Islam? Tapi ini adalah takdir yang telah Allah gariskan, yang kita terpaksa untuk berpegang tangan dengan kuat menghadapi tanda-tanda kiamat kecil ini. Semoga kita tidak termasuk yang berada, yang hidup di zaman fitnah yang paling besar di hari kiamat yang sebenar, kerana itu adalah seburuk-buruk umat. Pada zaman sekarang ini kita dapat melihat kenyataan sabda Rasulullah SAW ini. Ramai orang Islam yang kehilangan pegangan di dalam kehidupan. Mereka banyak meniru gaya hidup Yahudi dan Nasrani, baik secara sedar atau tidak. Kita dah terikut. We cannot do anything. Ramai orang Islam yang telah terperangkap dalam tipu hela Yahudi dan Nasrani. Dan ramai pula di kalangan mereka orang yang sudah menjadi alat untuk kepentingan Yahudi dan Nasrani. Ini perkara yang bahaya, tuan-tuan. Ya Allah, selamatkan kami dari mereka. Hadis ke-6, golongan anti hadis. Ni kat Malaysia ni pun boleh muncul golongan anti hadis. Anil Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushiku karrajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadnahu fihi min haramin harramnahu ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harramallahu. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Riwayat hadis Abi Daud dan Ibnu Majah. Yang bermaksud daripada Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu,
berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas kursi kemegahannya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku, maka ia berkata, pegang sahaja atau pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah Al-Quran sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, dan apa yang diharamkan oleh Al-Quran kami haramkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW sama hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah, memang dah muncul dah dekat Malaysia ni pun golongan anti hadis yang menyatakan secara jelas, tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh kata lagi bahawa Quran ini kalam Allah yang turun, maka dia kita ambil sebab dia daripada Allah SWT. Sedangkan hadis Nabi walaupun sahih sekalipun, ini adalah kalam Muhammad. Muhammad ni manusia, apa bezanya aku dengan kau? Sama je. Muhammad pun sama sahaja. Sampai macam tu, dia boleh salah, dia bukan Tuhan. Akhirnya dia kata apa? Kita tak pakai pun tak apa, cukup dengan Al-Quran. Quraniyun. Ini muncul pada hari ini, tuan-tuan. Kalau di negara barat ni ada banyak, bukan negara barat, di negara Arab ada beberapa tokoh-tokoh yang anti hadis, mengkritik hadis. Bahkan ada di kalangan mereka tergamak mengkritik Imam Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu kan dah diijma'kan oleh umat Islam bahawa Sahih Bukhari itu sahih. Sebab apa sahih? Banyak alasan. Jadi ulama umat Islam ni ijma', sepakat, konsensus dari zaman Imam Bukhari sampai pada hari ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim itu adalah Sahih Bukhari. Kerana apa? Imam Bukhari ini, Masya Allah, Allah SWT anugerahkan kepada dia kekuatan hafazan yang sangat kuat. Ihtiyat, hati-hati di dalam mengambil hadis dan meriwayatkan hadis. Means dia pastikan yang dimasukkan dalam Al-Jami' As-Sahih, syarat dia ketat, tuan-tuan. Dan menariknya, bila disusun diriwayatkan, ulama menghafalnya dan meriwayatkan, menghafalnya dan meriwayatkan. Jadi dia itu sambung menyambung sehingga kan apabila cetakan pertama, Amiriyah, cetakan Amiriyah atau Sultan dia panggil, Taba'ah Sultaniyah, percetakan Sultan yang dibuat oleh Sultan Abdul Hamid setelah mushaf Al-Quran yang telah dicetak banyak kali ni, zaman dulu ni, zaman Uthmaniyah ni. Jadi inisiatif Sultan Abdul Hamid Khan Al-Thani, iaitu Sultan Khalifah terakhir Daulah Uthmaniyah, dia membuat Sahih Bukhari, cetak Sahih Bukhari, yang mana kitab sahih yang kedua setelah Al-Quranul Karim, lebih kurang macam itulah. Untuk siapkan tu berhati-hati, mengumpulkan ulama-ulama yang hafal hadis, yang hafal Bukhari dengan riwayatnya, dengan sanadnya, harakatnya, dikumpulkan juga. Dia buat macam sama macam mushaf Al-Quran zaman dulu. Jadi waktu zaman sahabat dulu, waktu tadwinul Quran, membukukan Al-Quran, menulis Al-Quran, dia gabungkan dua periwayatan. Satu hafazan sahabat, yang kedua sahabat yang menulis di atas tulang, keteh, dulang, kayu, dinding, kan ayat-ayat Quran ditulis oleh para sahabat, itu dikumpulkan menjadi mushaf. Lepas tu dibakar yang lain tu. Bila dah selesai, dibakar yang lain tu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka dilakukan sama. Manuskrip Sahih Bukhari dikumpulkan dari Maghribi, dipinjam. Maghribi ini termasuk ada seorang ulama hebat dalam menulis hadis Bukhari
dan Muslim. Nama dia Sayyidi Abdul Qadir Al-Fasil Fihri. Dia ada anak atau cucu Ahmad bin Abdul Qadir Al-Fasil Fihri, Ahmad bin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Fasil Fihri, Abdul Rahman bin Abdul Qadir. Macam itulah nama dia panjang. Jadi itu terkenal naskah manuskrip Sahih Bukhari yang accurate tersimpan pada hari ini di Istana Raja Morocco. Jadi waktu zaman Daulah Uthmaniyah dipinjam Sahih Bukhari tersebut untuk dijadikan, untuk disalin dalam bentuk cetakan. Waktu tu stamp, cetakan stamp tu jadikan cetakan Sahih Bukhari, yang mana tidak ditemukan kesalahan, dipastikan tidak ditemukan kesalahan dalam harakat tashkil dan cetak tulisan Sahih Bukhari. Lepas tu macam-macam cetakan ada terjatuh, ada terhilang, ada yang ni, macam-macam cetakan. Darul Fikirnya, Darul Kutub Ilmiahnya masih ada ditemukan kesalahan-kesalahan. Maka pada hari ini nak khabar kat tuan-tuan dan puan, kita umat Islam, Darul Minhaj contohnya, kembali lagi mencetak Sahih Bukhari ikut cetakan Sultaniyah. Itu cerita dia. Ikut cetakan Daulah Uthmaniyah, iaitu Sultan Abdul Hamid Khan kedua. Kembali, sebab apa? Itu yang paling accurate, yang paling sahih untuk menjaga. Ini cerita dia. Maka pada sebelum Covid dulu, salah seorang guru saya, iaitu Syekh Abdul Huda Al-Yaqubi, ulama terkenal asal Syria yang bermigrasi ke Rabat, dia dijemput ke Istanbul. Untuk mengajar Sahih Bukhari. Maka ketika di situ, dia dijemput 10 hari lebih. Dibiayai sebagai tetamu, tamu negara. Macam Syekh Ali Jumaah datang ke Malaysia, datang ke Selangor, tamu negara, membaca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir, sebab dia memiliki periwayatan dan dia buat Al-Madkhal ila Sahihil Bukhari. Iaitu pengenalan untuk introduction to Sahih Bukhari. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini misalan dia, contoh untuk menghidupkan balik. Lalu dibacalah kitab Taba'ah Sultaniyah tersebut, dicetak oleh kerajaan berjilid-jilid, lalu diberi kepada peserta untuk menyambung periwayatan tersebut. Jadi kesimpulan yang saya nak kata ni, sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya Al-Quran sahaja, tapi Al-Quran dan Sunnah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu, sehingga kan dalam kaedah metodologi penggalian hukum ni, dia ada satu istilah. Ayat Al-Quran ada ayat yang hukumnya dinasakh dengan hadis. Dinasakh tu berarti digubal, bukan digubal, dipinda. Nasakh, dipinda oleh hadis. Berarti hadis ni ada sumber dia, ada kekuatan hukum dia untuk berijtihad. Ada kadang ayat Al-Quran membatalkan, meminda hukum yang ada dalam hadis. Kadang-kadang ayat Quran meminda ayat Quran yang lain. Kadang-kadang ada hadis meminda hadis yang lain. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Kuntu, aku pernah melarang kalian semua untuk menziarahi kubur. Ala, ketahuilah sekarang, ziarahlah. Jadi hadis ini yang pertama ni dibatalkan oleh yang kedua. Jadi memang benar, larang. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah melarang untuk menziarahi kubur. Ala, sekarang kau ziarahlah. Ziarahlah itu perintah daripada Rasulullah SAW untuk membatalkan hukum yang awal. Ada hadis membatalkan ayat. Contoh dia salah satu ayat tentang bacaan tapi bukan hukum. Kan? Ayat Al-Quran dulu ada satu ayat
iaitu tentang rejam. Qiraat ayat itu, bacaan ayat itu dibatalkan dengan hadis, tapi hukum dia masih kekal. Tentang zina muhsan contohnya. Ada pula ayat Al-Quran membatalkan ayat yang lain. Pun ada juga dalam kes tadi dan macam-macam. Ini ada perbincangan dalam kitab usul fiqh ni panjang. Berarti hadis ini ada daur, ada fungsi di dalam isbat hukum, dalam istinbat hukum, penggalian hukum. Tiba-tiba datang orang yang tak ada pengajian dirasat Islamiah, tidak ada pengajian Islam yang cukup, nahwu saraf pun tidak ada. Kalau ada pun berfikiran yang bukan fikiran yang diajarkan oleh majoriti ulama, sehingga mereka mula mempertikai hadis Nabi hanya kerana melihat bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa sahaja. Bahaya. Ini sangat bahaya. Sebab itu kita tolak golongan anti hadis. Ada yang berhujah, ingkarul hadis. Alasannya apa? Imam Abu Hanifah, dia tidak menerima hadis sebagai sandaran hukum. Ada yang kata macam tu. Kita jawab dia ni mengaji tak habis. Siapa kata Abu Hanifah menolak hadis? Tak. Abu Hanifah di dalam metodologi fiqh dia ada hadis dia terima, bukan dia tolak, hadis dia terima. Cuma kerana dia berada di Baghdad, so tak semua hadis hatta al-ahad diterima begitu saja oleh Imam Abu Hanifah. Means kerana Abu Hanifah ni dia kena hati-hati. Terlalu banyaknya hadis palsu di Baghdad pada waktu itu. Kita kena tahu, dia tidak berada di Madinah seperti Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik berada di Madinah, so dia punya akses tu lebih dekat. Sedangkan Imam Abu Hanifah berada di Baghdad, di Kufah atau di Iraq, agak jauh. Jadi dia ada ihtiyat, hati-hati di dalam menilai. Sehingga kan hadis ini ada kategori ahad, ada mutawatir. Kalau mutawatir no problem, hadis. Tapi mutawatir no problem. Tapi bila ahad, dia tidak memiliki kekuatan hukum menurut Imam Abu Hanifah bagi hukum-hukum yang mungkin dikata dengan Quran yang jelas mutawatir. Contoh dia, misalannya, ini Imam Abu Hanifah. Kerana hati-hati dia, bukan berarti dia itu ingkarul hadis. Datang orang pada hari ini yang tidak ada ilmu di dalam ilmu fiqh Imam Abu Hanifah misalnya, mula mengkritik Abu Hanifah, imam madhab, 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Yang pertama ni Hanafi itu imam dia, Imam Abu Hanifah, dikritik. Kononnya dia lebih sunnah daripada Imam Abu Hanifah. La haula wala quwata illa billah. Ulama-ulama begitu banyak membela dan nusrah Imam Abu Hanifah. Di Daulah Uthmaniyah, orang Turki mereka bermadhab Hanafi. Di India utara ke atas semuanya Hanafi. Di Mesir beberapa tokoh besar bermazhab Hanafi. Di Iraq banyak bermazhab Hanafi. Di Afrika tidak ada, kerana Afrika Maliki majority. Ini Syria ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hanbali, macam-macam ada. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, apakah berani kita untuk mengkritik mengkritik madhab fiqh sebahagian atau sebahagian besar beratus juta orang umat Islam yang bermadhabkan dengan madhab Imam Abu Hanifah? Tapi inilah realiti pada hari ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, keterangan laki-laki yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Diingkar, dia tak nak pakai. Macam
Qasim Ahmad ke apa nama dia, saya lupa, yang tulis buku tentang anti hadis. Disokong pula oleh orang-orang yang tak ada ilmu pengajian Islam, hanya pakai logik akal dia semata-mata. Sebab itu kita di peringkat pentadbiran Islam ni tak boleh semua orang kita bagi dia nak bagi mikrofon cakap tentang agama. Di masjid lebih-lebih lagi, tempat yang disucikan oleh Allah SWT ini, tak boleh kita sembarangan bagi. Takut nanti tahu apa-apa dia cakap. Sebab ilmu ini ada disiplin dia, ilmu ini ada kaedah dia, ilmu ini ada manhaj dia. Kita kena, we have to follow the manhaj. Bukan senang-senang kita untuk berpendapat, bercakap. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita kena faham perkara ini. Sunnah ini ada daur, dia sebagai sumber yang disepakati, muttafaq alaih, iaitu masdar, sumber Islam yang disepakati oleh ulama untuk memakainya. Ini. Lalu dia katanya ia hanya percaya kepada Al-Quran sahaja, dan baginya hadis bukan menjadi sumber hukum dan tempat rujukan. Pada hakikatnya golongan ini ialah golongan yang tidak percaya kepada Al-Quran dan juga tidak percaya kepada hadis. Kerana orang yang mendustakan salah satu dari keduanya sama dengan mendustakan kedua-duanya. Siapa yang mendustakan salah satu berarti mendustakan dua-duanya. Al-Quran dan hadis ini tak boleh dipisah. Al-Quran menyebutkan bagaimana ketinggian baginda sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan umat Islam untuk mengikuti uswatun hasanah, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini. Ayat hadirin wal hadirat hafizakumullah. Itu Quran menuntut seperti itu. Hadis pula membuktikan bahawa kita kena pegang dan percaya dengan Al-Quran, kerana Quran ini kalam Allah. Disaling mendukung, tidak boleh dipisahkan. Kalau orang kritik hadis berarti dia tak habis baca Quran. Tanya dia balik, bila dia baca Al-Quran tu khatam ke tak? Ni betul-betul faham ke ayat-ayat Al-Quran? Jangan pula tafsir sebelah pihak. Lalu disebutkan di sini, dan sebenarnya kita tidak akan dapat memahami Al-Quran jika tidak kembali kepada hadis Nabi SAW. Sebab apa? Fungsi hadis menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu fungsi hadis. Banyak ayat Al-Quran umum. Contoh, ni contoh. Wa qatilul musyrikina kafatan. Kalian perangilah orang-orang musyrik. Bunuhlah orang-orang musyrik kafatan, seluruhnya. Musyrikin tu umum. Oh musyrik, orang musyrikan Allah, dia bunuh. Tak kisahlah agama dia apa pun. Itu yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Adakah maksud soalan? Apakah itu yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Kalau tidak kembali kepada hadis, hancurlah dunia ni. Malaysia ni apa nak jadi nanti? Nampak je bukan Islam, dikatuk je. Ni yang berlaku pada setengah orang jahil yang berada dulu di ISIS, Taliban zaman dulu. Jumpa je bukan Islam, bunuhnya terus, dikatuknya terus. Tak ada peraturan. Dia kata dia pegang pada Quran. Tidak ada peraturan lebih tinggi dari Al-Quran, dia kata. Pegang pada Al-Quran, selesai. Padahal dalam hadis menjelaskan bahawa ya, ayat itu betul, tapi bukan berarti umum. You don't generalize and don't understand it with a universal concept. Don't. What you need is actually untuk understand dia ada pengecualian dia. Kafir ini ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Jadi kafir ni ada macam-macam. Zimmi pun dipecah lagi. Ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad. Ni macam-macam.
Orang bukan Islam ni dia ada macam-macam kategori, tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada macam-macam kategori. Sedangkan ayat tersebut disifat umum. Berarti umum tadi perlu dispesifikkan untuk ditentukan yang mana yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Ternyata kafir harbi yang sedang berperang dengan umat Islam. Maksud dia, kalau ada negara yang bukan Islam, contoh dia tentera salib zaman dulu, datang menyerang negeri dan kerajaan Islam, khilafah Islamiyah, dengan atas nama crusade contoh dia. Ni wajib bagi umat Islam, fardu ain seluruhnya membela negara tersebut untuk memastikan ia tidak jatuh kepada tangan musuh dia. Itu yang dimaksudkan kafir harbi. Tapi kalau seperti kita duduk di Madinah Munawwarah zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda mengadakan sebuah perjanjian, nama dia Piagam Madinah, antara orang Islam dengan yang bukan Islam. Bahasa Arab dia Sahifatul Madinah, iaitu Madinah Treaty, bukan Treaty, Piagam Madinah. Jadi chart, the Madinah chart tersebut, yang mana di dalam piagam itu disebutkan Bani A, Bani B, Bani C di kalangan Yahudi. Yahudi ini disebutkan bahawa mereka ini adalah termasuk the citizen of Madinah. Diorang ini termasuk rakyat Madinah, termasuk umat. Dia sebut termasuk umat, means the nation of Madinah. Ini baginda SAW sebut, means harta mereka dilindungi, hak mereka dilindungi, keluarga anak mereka dilindungi. Mereka ada kewajipan untuk bersama-sama umat Islam. Ketika diseru untuk jihad fisabilillah, mereka diberi peluang untuk bersama-sama umat Islam jihad fisabilillah, membela. Tapi kalau mereka melanggar perjanjian, untuk mereka hidup aman, menolong golongan kafir Quraisy, mereka ada diperangi. Contoh dia seperti kisah ketika perang Khandaq. Ada salah satu bani telah berkomplot, telah menerima komplot dengan tentera Quraisy kerana Madinah ni. Kalau kita lihat bandar Madinah ni bulat, so baginda SAW buat trench. Kalau trench ni susah lah musuh nak lepas. Tentera ada posting, umat Islam 3,000 bala tentera mengelilingi. 3,000 lawan 15,000 syekh, mati katak je. Tapi umat Islam tegar. Dia buat trench, askar ni berada untuk melindungi. Di bahagian selatan ni ada perkampungan Yahudi. Di situ tak buat trench lah, sebab kafir Quraisy pun tak boleh nak lepas. Kalau dia nak lalu perkampungan Yahudi ni, berarti Yahudi akan memerangi mereka. Jadi diorang kena pergi tempat lain. Tapi umat Islam dah trench. Baginda tak buat trench lah dekat tempat Yahudi, sebab dah ada perjanjian. Good faith, in good faith, dengan niat yang baik bersama mereka, untuk pastikan golongan kafir Quraisy tidak melintasi, tidak merentasi masuk ke dalam Madinah. Tapi ternyata ada bani yang pergi buat deal yang boleh terima tawaran daripada golongan Quraisy, melanggar perjanjian, sehingga ada yang membocorkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka diperangilah golongan tersebut kerana dia langgar perjanjian, langgar treaty. Misalnya dia hadirin wal hadirat. Ini dipanggil di dalam Islam kafir yang zimmi, yang ada perjanjian dengan umat Islam ni dipanggil kafir zimmi. Hadis Nabi SAW, baginda SAW bersabda, man adha zimmiyan faqad adhani, barang siapa yang melukai, mencederai, menyakiti mana-mana kafir zimmi, kafir yang ada perjanjian dengan umat Islam untuk hidup coexistent, untuk hidup secara inklusif
secara inklusif, bersama-sama, ta'ayush. Kan? Ini apa dia kata? Iaitu faqad adzani, maka dia benar-benar telah menyakiti aku, menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Berarti dilarang kita untuk mencederakan, menzalimi mana-mana kafir sini. Termasuk menzalim. Jangan ingat mentang-mentang kita umat Islam, ini negara Islam, kita boleh buat suka hati, buli bangsa dan agama selain daripada Islam. Tak boleh. Islam dibina atas asas keadilan. We have to give them rights. Diorang punya hak, dan hak mereka, rights mereka juga perlu dilindungi selagi mereka juga masih bersama kita di dalam perjanjian kontrak sosial tersebut. Ini disebutkan. Maka dari sini dijelaskan bahawa ayat tersebut yang general dijelaskan oleh hadis yang spesifik ini, yang partikular ini. Dia menerangkan hadis ayat tersebut. Lalu diteruskan, ini disebabkan kerana Al-Quran banyak menyebutkan garis-garis besar ajaran Islam dan dalam bentuk yang global, manakala hadis pula maka ialah yang berfungsi untuk merinci isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut, serta yang menerangkan segala permasalahannya yang sulit-sulit. Berapa banyak ayat Al-Quran, hadis-hadis berfungsi untuk menjelaskan. Aqimus salat, dirikanlah salat. Ayat yang lain bahawa waktu solat ini telah tertulis, maksudnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pakai solat je. Bila masuk waktu subuh, bila masuk waktu zuhur, bila masuk waktu asar, bila masuk waktu maghrib, bila masuk waktu isyak, semuanya dah ditentukan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Akan tetapi apabila ditentukan tadi, tuan-tuan dan puan, apabila sudah ditentukan waktu tadi, secara spesifik dia bila dalam Al-Quran tak sebut secara detail, dibawa oleh hadis menerangkan bagaimana waktu dia. Cara solat, aqimus salat, dirikanlah solat. Macam mana cara solat? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian semua seperti mana yang aku solat. Maka lahirlah dalam hadis-hadis Nabi SAW cara-cara Nabi solat. Tapi hadis ni banyak, macam-macam, sehingga di dalam memahami hadis ini memerlukan daya analisa yang kuat to analyze the hadis. Maka pemahaman-pemahaman dan berbagai jenis hadis dan berbagai ragam cara baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam cara solat menyebabkan memiliki banyak mazhab. Dan ini diterima kerana ini nama dia khilaf, kita panggil. Agree to disagree. Ulama sepakat untuk tidak bersepakat kerana memang sumbernya itu beragam, menunjukkan bahawa ini hikmah, the wisdom of our syariah untuk mengajarkan, membenarkan berbagai jenis, iaitu berbagai jenis apa? Berbagai jenis cara solat, iaitu ikut dengan mazhab-mazhab yang berbeza. Jadi ada mazhab yang macam ni, ada mazhab yang macam tu, ada mazhab yang macam ni, kerana sumber hadis tersebut berbeza-beza. Oleh sebab itu salah seorang tokoh besar pada hari ini yang bernama Syekh Muhammad Awamah, seorang muhaddis terkenal, masih hidup, pernah datang Malaysia berkali-kali. Dia ada mengarang kitab Atharul Sunnati An-Nabawiyati fi Ikhtilaf, iaitu kesan daripada hadis-hadis Nabi di dalam wujudnya khilaf pendapat ulama. Kenapa? Kerana ada banyaknya hadis menyebabkan khilaf dan lain-lain. Dikarang kitab tu untuk kita berlapang dada. Jangan kita duk tengok orang terus kita tuduh dia, wah ni tak sesuai sunnah Nabi. Itu dulu mazhab tu menilai macam mana. Saya bagi contoh.
ada seorang tokoh di Maghribi, iaitu nama dia Syekh Said Kamali. Dalam satu video dia tegur orang yang hari ini kalau nampak orang pakai seluar lebih buku lali dianggap bidah. Tengok je, hadhil bidah, engkau ni ahli bidah. Nah, contoh dia macam tu. Lalu dia kata hadis tersebut ditujukan kepada khuyala, orang yang sombong. Jadi dalam memahami ada yang memutlakkan. Mutlakkan berarti siapa yang ni tak boleh. Tapi ada yang tidak, dia tergantung. Kalau orang itu tidak sombong, maka boleh seluar tu lebih buku lali. Kerana memahami hadis tersebut, yang lebih buku lali biasanya orang yang lebih buku lali ni ada yang sombong, tapi ada yang tak sombong. Ada yang menilai tak, yang buku lali ni, lebih buku lali ni semuanya sombong, kecuali Abu Bakar. Jadi cara faham hadis tu macam-macam. Lalu dia kritik lah. So benda ni khilaf. Bila khilaf, boleh tak kita nampak ada orang seluar lebih buku lali? Bidah. Dia kata Syekh Said Kamali ni. Lalu dia bawa kaedah, tak boleh. La tabdi'a fi masail khilaf. Tidak boleh membid'ahkan dalam masalah khilaf. Lepas tu boleh pula hari ni orang nak mempertikaikan kaedah tersebut, dianggap kaedah tersebut tak betul dan lain-lain. Tapi kagum pula dengan Syekh Said Kamali. Jangan kagi tahu Syekh Said Kamali berpendapat seperti itu. Dia yang mengajarkan la tabdi'a fi masail khilaf. Tidak ada pembidahan dalam masalah khilaf. Sebab itu kita di negeri Selangor dah keluarkan fatwa bahawa iaitu la tabdi'a fi masail khilaf. Tidak boleh membidahkan perkara-perkara khilafiyah. Sikit lagi, golongan ini dianggap telah keluar dari ikatan agama Islam, maka hendaklah kita berhati-hati dari mereka. Maksud dia, golongan anti hadis ini adalah dianggap telah keluar dari ikatan agama Islam, maka hendaklah kita berhati-hati dari mereka. Kalau sampai dia menafikan hadis mutawatir sekalipun, ini boleh menyebabkan seorang itu gugurnya iman. Yang kita kena hati-hati dalam bab ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah saya iktifakkan sekadar ini. Kita sambung lagi pada bulan hadapan dengan hadis ke-7 insyaAllah. Aqulu qawli haza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.